Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan siapa? Tentunya Cikgu Latifah di sini. Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Baik, Irfan mesti dah tak sabar kan nak tahu tentang tajuk kita pada hari ini. Betul, Cikgu. Baiklah, Cikgu akan sambung untuk segmen yang seterusnya iaitu obsesi memakan diri. Baiklah, terlebih dahulu Cikgu akan terangkan apa yang akan murid-murid kita lakukan bersama-sama di dalam Google Meet ini. Pertama, murid akan membacakan secara mekanis bahan yang cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3, muka surat 22. Mungkin Irfan pun boleh tengok juga. Oh, di muka depan ni surat ada buku 22. teks. Okey, pakai saya Dan dulu, yang Cikgu. kedua, murid akan memberikan pendapat berdasarkan bahan yang telah dibacakan oleh rakan-rakan tadi. Dan selepas itu mereka akan memberikan sumbangsaran maklumat di dalam aplikasi yang cikgu gunakan pada hari ini, aplikasi Mentimeter. Dan selepas itu kita akan berilah penilaian kepada pencapaian murid dalam aktiviti tadi. Baik, Cikgu. Dan inilah Irfan, buku dah jumpa dah muka Dah, surat Cikgu? 22. Dah jumpa dah. Ya, mungkin boleh tunjuk kepada murid-murid yang sedang menonton. Inilah dia bahan buku teks yang cikgu akan gunakan, iaitu buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3, muka surat 22 dan 23. Dan cikgu telah jadikan dia bahan berbentuk teks untuk dibaca oleh murid-murid di dalam Google Meet. Baiklah, siapa yang pertama yang nak bantu cikgu untuk baca bahan pertama ni? Silakan bunga-bunga dari SMK Agama Siapa yang boleh Johor bantu Bahru. bahan yang pertama? Saya cikgu. Irdina Safia, silakan. Silakan Irina baca dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Silakan. Penggunaan telefon bimbit dalam bidang telekomunikasi amat meluas pada masa ini. Dalam keadaan tertentu, penggunaan telefon bimbit menjadi tidak terkawal. Tahukah anda bahawa terdapat ketagihan tingkah laku yang berkait dengan penggunaan telefon bimbit secara berlebihan? Ketagihan tingkah laku ini digelar nomofobia. Ya, terima kasih Dina. Dah dapat jawapannya Irfan. Dapat, Cikgu. Nomofobia ada beberapa ciri ataupun perkara yang kita akan ambil pengajaran daripada bahan ini. Kita tonton dan dengar pula bahan yang kedua. Siapa boleh bantu cikgu untuk baca ciri-ciri nomofobia? Silakan, murid cikgu. Saya. Sharifah. Ya, silakan Sharifah. Ciri-ciri nomofobia. Yang pertama, panik jika telefon bimbit tidak ada di sisi. Yang kedua, emosi terganggu jika tidak ada capai internet. Ketiga, respon kepada telefon bimbit walaupun dalam situasi yang bahaya. Keempat, menggunakan telefon bimbit melebihi 4 jam sehari. Ya, terima kasih Sharifah. Cuba Irfan, semak ada tak ciri-ciri ini pada diri kita? Ada, cikgu. Pada adik tadi ada. Dia panik, emosi terganggu sebab tak nak balik kampung, takut tak ada internet, cikgu. Ya, betul. Jadi Kan? sebenarnya tanpa kita sedari, ciri-ciri yang disebutkan tadi merupakan ciri-ciri nomofobia. Dan ada satu lagi bahan yang perlu kita dengar. Siapa boleh bantu cikgu untuk baca? Untuk kesan nomofobia, silakan. Ya, bahan ketiga. Saya cikgu. Ya, silakan Dari. Dari. Kesan nomofobia. Nomofobia boleh menyebabkan seseorang mengalami insomnia. Akibat nomofobia, seseorang itu sanggup bersengkang mata pada waktu malam untuk menghadap skrin telefon bimbit. Impaknya, kualiti tidur mereka terjejas. Pastinya prestasi kerja atau akademik seseorang murid juga pasti terjejas jika keadaan ini berterusan. Baiklah, terima kasih Darin. Ya, kita telah ada 3 teks yang dibaca dan murid-murid yang lain ada mendengar dan pada masa yang sama kita nak dengar apakah respons rakan-rakan tentang 3 bahan ini. Jadi cikgu nak dengar respons daripada Siapa, cikgu? ya, siapa yang nak berikan respons terlebih dahulu? Sebelum cikgu Saya pilih, cikgu. Ya, Kalisa. Kalisa memang belum beri pendapat lagi kan? Silakan Kalisa. Berikan respon, Kalisa. Pada pendapat saya, ciri-ciri nomofobia juga
boleh dikaitkan dengan seseorang yang tidak boleh berenggang dengan telefon pintar. Ya, tidak boleh berenggang dengan telefon pintar. Betul. Tak boleh menjauh sesaat pun tak boleh. Ya, terima kasih Kalisa. Betul lah tu kan. Kan? Cikgu macam mana? Cikgu kadang-kadang ada Kadang-kadang ciri-ciri tu. lah. Betul lah tu. Tapi kalau boleh kan kita kena elakkan perkara itu. Betul. Takut ada betul-betul homofobia dalam diri kita, cikgu. Baik. Untuk jawapan yang diberikan oleh Kalisa tadi, bolehkah ia dapat markah, cikgu? Ya, yang jawapan Kalisa tadi Aha. merupakan pendapat daripada murid dan kita boleh terima. Sebab setiap pendapat kita kena raikan. Betul, cikgu. Ya, yang itu cikgu terima pendapatnya. Dan kita minta seorang lagi untuk berikan pendapat. Baik. Untuk Kalisa, boleh kita bagi gula-gula, cikgu? Kita boleh bagi Kalisa 2 biji 2 gula-gula. biji gula-gula. Okey. Ya, siapa nak dapat gula-gula? Yang kedua, seterusnya. silakan. Sila angkat tangan. Saya, cikgu. Irdina, silakan. Apa pendapat Irdina tentang bahan yang telah dibaca tadi? Pada pendapat saya, nomofobia mengakibatkan masalah gangguan tidur yang dikenali juga sebagai insomnia. Dengar tu. Jaga-jaga Irfan. Betul. Kalau kita terlalu Leka. gerak, leka, mungkin tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur, setiap hari berlaku masalah sukar untuk tidur, maka dia akan mengganggu dari segi kesihatan mental kita. Betul, cikgu. Saya setuju sebab terima mengikut kasih, pengalaman sendiri, cikgu, saya pun pernah mengalami insomnia di mana kadang-kadang itu kita terleka, cikgu, terlajak kan ya. gunakan telefon bimbit sehingga kan lewat pagi. 3 pagi pun belum tidur lagi. Bahaya Esok pagi bangun nak pergi kerja pun tak ada semangat, letih dan sebagainya kan. Dan dia akan jadi lebih bahaya jika melibatkan pemandu. Ya, tepat Kerana sekali, cikgu. boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Baiklah. Okey, cikgu, jawapan Irdina tadi berapa? Cikgu pun sama. Kita nak Ya. bagi 2 biji gula-gula 2 untuk biji Irdina. gula-gula. Tahniah, Irdina. Jadi dah ada 2 biji gula-gula untuk Irdina dan 2 biji gula-gula untuk Kalisa. Kalisa. Jadi kita dengarlah tadi, kita dah dengar buah tutur. Yang aktiviti yang baru saja kita dengar tu cikgu panggil buah tutur kerana itulah pendapat mereka. Ya. Seterusnya kita nak gunakan bahan yang telah didengar dalam teks tadi dan hasil perbincangan daripada 2 orang rakan kita. Kita nak buat aktiviti interaktif. Kali ini cikgu akan menggunakan satu lagi aplikasi yang cikgu panggil aplikasi Mentimeter. Mentimeter. Macam menariknya, cikgu. Ya, mestilah menarik. Boleh cikgu buka sekarang pautan tu? Boleh. Dan pada masa yang sama, anak-anak murid di dalam Google Meet boleh pergi ke pautan yang cikgu berikan. Mentimeter. Ya, baiklah. Satu kaedah yang baik untuk kita melakukan komunikasi. Jadi apabila dua hal. cikgu beri pautan Mentimeter, murid-murid akan dapat pautan seperti yang cikgu tunjukkan ni lah. Mereka akan tuliskan apa-apa pendapat yang cikgu berikan tadi. Cikgu minta mereka nyatakan satu lagi kesan nomofobia kepada remaja. Boleh. Selepas mereka isi, kita akan dapat lihat di sini apa hasilnya. Kita tunggulah sekejap. Baik. Ya, jadi kalau tengok di sini, murid-murid belum lagi mula menghantar Jawapan. Ya. Okey. Jadi sebenarnya Irfan, untuk tujuan pembelajaran interaktif, kita boleh guna pelbagai aplikasi. Ya, mungkin yang sebelum ini kita pernah gunakan Canva. Selepas ini juga kita akan guna Canva. Dan untuk yang sekarang, kita boleh mengumpulkan maklumat dan maklum balas menggunakan aplikasi Mentimeter secara dalam talian. Betul, cikgu, sebab berdasarkan apa aplikasi yang cikgu bawakan hari ini, kita boleh sama-sama melihat jawapan yang diberikan oleh murid sekaligus. Baik. Okey, dah ada jawapan, cikgu. Ya. Darin dan Kalisa telah pun memuat naik betul. jawapan mereka. Kita dah ada. Kita tunggu lagi sekejap untuk Baik, 2 orang murid. Dan kemudahan yang kita gunakan secara dalam talian ni Irfan, sebenarnya memudahkan bukan sahaja guru tetapi juga murid untuk menghantar tugasan secara serta-merta. Betul. Tak perlu pergi ke sekolah, cikgu. Ya. Di mana juga anda berada, boleh menggunakan Mentimeter ini sebagai satu platform untuk berdiskusi beramai-ramai. Ini juga kita katakan sebagai sesi pembelajaran tanpa sempadan. Ya, cikgu, betul. Tiada sempadan langsung tapi kena ada capaian internet. Betul tak, cikgu? Itu masalah utama. Itu masalah utamanya. Ya. Harap-harap kali ini lancar. InsyaAllah kita doakan. Kalau tak, Irfan pun tak nak balik kampung. Betul lah tu. Sebab kalau tiada capaian internet, saya tak nak balik kampung. Tapi itulah kan masalah sekarang ini bila boleh dikatakan majoriti manusia yang takut akan kehilangan telefon bimbit mereka, cikgu. Itu Boleh dikongsi? sebenarnya, sebenarnya rasa takut, gelisah dan tidak tentu arah itu sebenarnya simptom Simptom dan ya. ciri-ciri nomofobia yang kadang-kadang kita tidak sedari.
Dan apabila kita dah tahu pada hari ini, mungkin ibu bapa khususnya boleh mengambil langkah untuk membantu Betul. anak-anak yang ada simptom-simptom seperti yang telah kita bincangkan ini. Baiklah, Irfan dah ada 3, dah boleh minta mereka Boleh bacakan. cikgu, kita boleh cuba. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada Darin, Kalisa dan Irdina, mungkin Sharifah dalam perjalanan. Siapa nak bacakan terlebih dahulu pendapat yang telah dituliskan di dalam aplikasi Mentimeter ini? Mentimeter. Siapa nak bacakan terlebih dahulu? Siapa cepat dapat lagi banyak gula-gula. Cikgu ada banyak gula-gula. Abang Irfan perlu Ya. jaga. Siapa nak kongsikan dulu? Ya, Kalisa. Kalisa. Silakan Kalisa bacakan. Bacakan kesannya. Nomofobia boleh menyebabkan seorang mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi. Ya. Terima kasih Kalisa. Kita dengar dahulu, barulah cikgu rumuskan nanti. Okey, nanti Ya. ganjaran pun nanti cikgu ya. Betul. Okey, boleh. Dan kita tunggu yang kedua. Siapa nak bacakan? Irdina atau Darin? Ya. Okey, Darin. Silakan Darin. Nomofobia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi individu yang antisosial. Ya, jadi terima kasih Darin. Kita dah dengar 2 istilah, iaitu yang pertama tadi gangguan emosi, Baik. yang kedua antisosial. Antisosial ya. Jadi sebenarnya antisosial ini merupakan kita katakan senario yang kerap berlaku pada hari ini. Macam tadi sebagai contoh, Irfan melakonkan watak seorang anak, seorang adik yang duduk leka dengan telefon. Ya. Dia tak berkawan pun dengan kawan lain. Betul. Dia asyik dengan telefon ni 24 jam. Betul. Bila kita kata asyik dengan telefon, dia tidak berbual secara bersemuka dengan rakan, maka itu boleh dikatakan sebagai antisosial. Ya, cikgu. Dan situasi ini sangat dekat dengan kita sebenarnya, di mana kalau kita ramai-ramai keluar makan dengan kawan cikgu kan, kadang-kadang tidak berbual langsung. Betul. Semua sibuk dengan gadget masing-masing. Betul. Kan macam Tanpa mana? kita sedari, itulah ciri-ciri dia. Itulah ciri-ciri nomofobia, cikgu. Dan kalau tadi bila dah tak berkawan, bila kita ada masalah, kita layankan perasaan itu, sedih ataupun masalah dalam pembelajaran, dia akan menjadi gangguan dari segi emosi. Baik, cikgu. Terima kasih, Darin. Dan ada lagi 2 tu, boleh tak kita nak dengar? Boleh, cikgu. Yang ketiga, siapa nak bacakan kesannya? Irdina Saya- mungkin? Silakan Irdina. Nomofobia akan menjejaskan prestasi akademik seseorang pelajar. Ya. Dan seorang lagi, Sharifah. Yang terakhir, silakan. Nomofobia boleh menyebabkan seseorang tidak fokus ketika memandu dan boleh mengakibatkan kemalangan di jalan raya. Ini yang cikgu Ya. sebut tadi, Irfan. Nomofobia sebenarnya satu masalah yang mempunyai impak jangka panjangnya yang cukup membimbangkan kita. Saya setuju, cikgu. Sebagai murid di sekolah, akan memberi kesan kepada prestasi akademik. Tetapi bagi golongan muda seperti Irfan, seperti cikgu golongan dewasa yang memandu setiap hari pergi ke tempat kerja, jika kita mengalami masalah insomnia tadi kerana leka bermain telefon, maka boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Dan ini memberikan impak bukan saja kepada diri pelaku, Betul. tetapi kepada masyarakat di sekeliling kita. Yelah, cikgu, kalau kita bercakap mengenai kemalangan jalan raya, pastinya akan mengakibatkan orang lain juga, cikgu. Betul. Kenderaan yang lain juga mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kita kena elakkan perkara ini daripada berlaku. Terima kasih, cikgu. Jadi berdasarkan prestasi murid-murid cikgu untuk segmen kali ini, berapa gula-gula cikgu nak bagi? Sebab cikgu berpuas hati, mereka dapat memberikan pendapat berdasarkan pemahaman daripada teks tadi. Keempat-empat murid cikgu bagi 3 biji gula-gula. 3 biji gula-gula untuk keempat-empat murid cikgu. Baik, Yang sama-sama. manis-manis. Yang manis-manis sama seperti cikgu. Okey. Okey. Sementara Bagi Fan nak lekatkan gula-gula ini, kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. 1, 2, 3. Banyak.